Tuan-tuan, Islam tetap akan menang. Kita tolong pun dia menang, kita tak tolong pun dia menang. Kok mana pun dia menang. Jadi kenapa kita tolong? Rupanya untuk kita. Kamu tolong, kamu dapat manfaat. Kamu tak tolong, kamu yang rugi. Islam tak rugi. Tuan-tuan, kalau dia main masjid, dia tolong main masjid, orang atur program, dia main. Dia yang main, dia untung. Dia tak main, tak ada rugi pun masjid. Orang lain main pula, bukan seorang main. Bila ada orang hina Islam, ada seorang bangun, pakai tudung elok, pakai baju elok, tiba-tiba buat lawak bodoh, buang tudung, buang baju, konon nak hina Islam. Seorang hina Islam, Allah hantar 1000 orang yang akan sokong balik Islam. Ingat, heran sangat hang seorang tu. Sejarah catat kat kita, tuan-tuan, kalau orang keliling dia tak mau, Allah akan hantar orang lain yang akan mau. Sempena kita berada di awal Muharram, malam ni malam yang ke-10, malam Ashura. Jadi comel dan maulid kita isikan malam-malam ini dengan malam yang baik ini, dengan kita memperingati kembali kisah yang ada di dalam sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya tak bercadang untuk cakap masa yang panjang, kerana Ustaz Zul Fahmi bagi tahu lepas Isyak lagi ada biryani kambing. Dia mohon saya tak tahu. Jadi saya tak cadang untuk ambil masa panjang. Cuma kita ambil masa yang ada ni untuk kita tengok secara ringkas kronologi apa yang berlaku kepada baginda Nabi dalam peristiwa hijrah daripada Mekah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Baik. Ayah-ayah, ibu-ibu serta anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sedia maklum bahawa Rasulullah berhijrah daripada Mekah kemudian pergi ke kota Madinah kerana sewaktu Nabi berada di Mekah berdakwah hampir 13 tahun, serangan demi serangan dan tentangan diberikan kepada Nabi SAW sampai ke kemuncak Nabi nak dibunuh. Maka Allah perintahkan Nabi hijrah daripada Mekah di Madinah. Daripada umur Nabi 40 tahun pertama kenabian, Nabi dilantik oleh Allah jadi Rasul. Nabi mula berdakwah kepada umat, ajak mereka kembali kepada Islam. Saat itulah Nabi mula menerima ancaman. Teruk Nabi kena. Mula Nabi dakwah pelan-pelan, sengap-sengap 3 tahun. Sampai ayat Allah perintahkan kepada Rasulullah, kamu kena berdakwah terang-terang dan pedulikan orang kafir nak halang, mereka nak lawan, punya pasal. Kamu dakwah. Jadi Nabi teruskan dakwah, cerita pasal Islam, ajak orang masuk agama Allah, menyebabkan orang musyrikin Mekah tak duduk diam. Penat. Mereka melihat Rasulullah semakin mendapat tempat. Apa yang Nabi sebut, orang ikut. Apa yang Nabi cerita, orang terima. Semakin hari semakin bertambah jumlah pengikut Muhammad bin Abdullah. Baik. Jadi sampai tahap mereka tak ada jalan dah, buat macam-macam dah. Mereka ganggu Nabi, mereka ganggu sahabat Nabi, mereka siksa para sahabat, mereka buat kepada tubuh badan Nabi, cekik Nabi, buang najis depan rumah Nabi. Semua usaha tadi adalah untuk menghalang dakwah Rasulullah, supaya Nabi berhenti dakwah. Tapi Nabi tak peduli. Hampa nak buat apa, hampa buat. Dia tetap meneruskan dakwah. Tuan-tuan, sampai tahap Nabi diberikan tentangan hebat, iaitu Nabi diboikot oleh orang Mekah. Ini antara agenda yang paling besar. Tuan-tuan, tahun ke-7 kenabian, 7 tahun Nabi jadi Rasul. Tahun ke-7 orang Mekah buat perancangan, lalu digubal perlembagaan bahawa Muhammad dan pengikut-pengikut dia diboikot. Boikot berat. Kalau dulu kita amalkan buy Muslim first, BMF, beli barangan Muslim dahulu. Maksudnya bukan boikot barang orang kafir, cuma beli yang Muslim dulu. Apa saja barang, makanan dan sebagainya, kita beli hak orang Islam saja. Tuan-tuan, buat lagu tu je pun, bukan boikot. Orang bukan Islam pening kepala.
barang mereka tak laku. Limau berkotak-kotak orang tak beli. Rugi. Itu bukan boikot. Itu baru utamakan barang Muslim. Kalau boikot, lagi naik. Nabi Muhammad diboikot. Tahun ke-7, Nabi kena boikot. Mereka gubal undang-undang. Jangan jual dengan Muhammad. Kalau dia nak beli, jangan jual. Kalau dia nak jual, jangan beli. Boikot. Jangan bersembang. Jangan belah kasihan. Jangan ada hubungan kekeluargaan dengan mereka. Siapa yang nak nikah, nikah dengan geng lain. Jangan nikah dengan geng lu. Boikot gila-gila. Dihalau Rasulullah bersama dengan para sahabat Nabi yang beriman dengan Nabi, pengikut Nabi. Mereka dihalau masuk ke lereng-lereng bukit. Tak boleh duduk di Mekah, hampa kena halau. Mereka ni dihalau oleh musyrikin Mekah, duduk di lereng-lereng bukit. Tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah, bukit di Mekah bukan macam bukit di tempat kita ni. Bukit di Mekah bukan macam bukit Jenun. Benar. Bukit di Mekah bukan macam bukit kat belah Kedah ni, bukit di Bali, Gunung Jerai. Bukit-bukit kawasan kita ni cantik, lawa. Bukit Jenun tak tahu lah lawa ke tak. Main malam. Tuan-tuan, antara tempat yang menarik di Kedah ni, antara tempat yang menjadi tumpuan orang melancong, Baling. Orang pakat pi Baling, ada yang panas, legung yang panas, orang pakat pi tang tu. Main pada KL tu, naik motor, semata-mata nak beli yang panas. Punya tak cerdik, hang beli menetang tu di rumah pun panas dah yang. Tak, mandi yang panas tu tak syok, nak mandi kolam ni. Main Baling. Lah ni dia buat pula tuan-tuan, ada makan tengah hari di dalam satu tempat di kawasan pergunungan Baling. Kawasan cantik, masuk dalam hutan sikit, tepi kaki bukit ada sungai, ada pemandangan cantik. Tuan-tuan, orang pakat penuh makan tengah hari. Kerana antara uniknya kawasan tersebut, makan ambil lauk semua atas tepi darat, tepi sungai. Selepas dapat makanan, pi masuk dalam sungai, meja disusun dalam sungai. Kaki rendam dalam sungai, duduk atas kursi makan nasi. Tuan-tuan, kena gulai udang, kena sampai belacan, tepak dengan ulam raja, Allah. Sedap tak tahu nak habang. Kaki sejuk, sungai. Oh, orang dekat timpa. Susun meja ni dalam sungai, cantik ya. Sekali main kepala ayam, bungkus semua. Meja hilang, pop tak? Jadi berperhati dulu tengok ada hujan ke tak, kawasan cuaca elok ataupun tidak. Baru buka kedai. Itu tengah hari. Yang lagi sakan tuan-tuan, pagi sarapan. Sarapan lagi orang timba. Penuh. Kerana sarapan pagi bukan makan meja susun lah. Dia letak meja Jepun. Meja Jepun tak ada kursi. Maksudnya duduk bersila dalam sungai. Maksudnya habis mandi, habis makan, confirm mandi. Basah. Bersila dalam sungai. Dia letak meja, makanan atas meja, tapi kita duduk dalam sungai. Sarapan pagi penuh. Antara menu yang paling terkenal, menu yang paling laris adalah roti canai telur basah. Lebuh roti banjir tu, lepas tu dipecah telur. Cuma menjadi perbincangan di kalangan pengunjung, telur mana hak basah ni? Dia duduk dalam sungai. Roti canai ke hak mana? Tahu tu lah. Viral orang bekat timba. Kenapa orang bekat pi? Cantik. Kawasan lawa, bukit yang cantik dengan sungai air sejuk. Mekah bukan ada macam tu. Bukit di Mekah kering kontang. Bukan ada kawasan cantik. Ada sungai ke? Tak ada. Allah jadikan bumi Mekah bumi yang kering kontang. Tak ada pokok yang cantik. Tak ada tempat yang lawa. Tuan-tuan, kata para ulama, Allah jadikan Mekah macam tu supaya orang yang pergi ke Mekah, mereka nak buat haji, mereka nak buat umrah, niat mereka hanya satu, ibadat semata-mata kerana Allah. Sebab tu tak ada tempat cantik. Orang pergi Mekah tak fikir nak mandi air sungai, tak fikir nak mandi kolam, tak fikir nak berkelah, tak ada. Pergi Mekah satu je niat dalam otak dia, ibadat semata-mata kepada Allah.
Itu hikmah Mekah dijadikan bumi yang kering kontang macam tu. Lah kemah dah. Ni zaman Nabi ni. Zaman Rasulullah mana ada cantik macam lah. Maka sahabat Nabi, orang yang ikut Muhammad, yang menjadi pengikut kepada Muhammad SAW, mereka ni diboikot, dihalau ke lereng bukit. Jual tak boleh, beli tak boleh, sembang tak boleh. Sampai tahap makan hanya daun kering. Ada orang luar dagang main. Abu Lahab nampak. Jadi orang luar boleh jual, orang Mekah je tak boleh. Abu Lahab pergi jumpa pedagang-pedagang tu. Dia kata, kalau hampa nak jual kat pok-pok ni, boleh. Tapi tolong jual dengan harga yang tinggi. Confirm mereka akan beli. Sebab mereka tak boleh beli kat kami. Mereka akan jual. Mereka tetap akan beli mahal macam mana pun. Tuan-tuan, kita nak makan ayam. Kalau sekilo ayam naik RM20 pun, beli juga nampak pun. Dah nak makan. Minyak melambung naik harga 1 liter RM3 contoh. Kok mana pun nak kena buh kat minyak. Jadi mereka ni dah tak ada dah tempat nak beli. Kalau kamu jual harga tinggi pun, mereka tetap akan beli. Maka Abu Lahab bagi cadangan suruh naikkan harga. Pedagang-pedagang ni menaikkan harga yang sangat tinggi. Tiba-tiba bila sahabat-sahabat Nabi datang nak beli barang, tanya-tanya harga tinggi sangat. Jadi tak jadi beli. Mahal sangat, beg rekah dong kering tak boleh. Mahal. Siapa pun tak beli. Pok-pok ni hangat. Oh, Abu Lahab kata confirm mereka akan beli. Tak beli pun. Celaka orang Abu Lahab. Tuan-tuan, mereka pergi jumpa Abu Lahab. Tuntut balik kepada Abu Lahab. Abu Lahab beli semua, tapi haram tak pakai pun. Dia perhabis duit dia beli, buang tak apa. Janji jangan jual kat geng Muhammad. Tu punya jahat Abu Lahab. Jahat sungguh lah. Jadi tuan-tuan, wajah jatuh pula dah. Maka tuan-tuan dirahmati Allah, Abu Lahab punya jahat. Sanggup dia perhabis duit dia tak apa. Janji jangan jual kepada Muhammad. Betapa tu. Tengok punya jahat. Tuan-tuan, Nabi diboikot bukan sehari dua, bukan seminggu dua, bukan sebulan dua. Ulama catat 3 tahun. Bermula tahun ke-7 Nabi kena halau lereng bukit. Tuan-tuan, Nabi duduk di situ dengan pengikut 3 tahun. Teruk kena. Tahun ke-7, tahun ke-8, tahun ke-9, 3 tahun ni tuan-tuan, Nabi mendapat ancaman hebat. Teruk kena. Rumah tak ada di lereng bukit tu, makan tak cukup, pakaian tak cukup. Duduk situ. Tuan-tuan, sampailah tahun ke-10 kenabian. Di awal tahun ke-10 kenabian, Allah hantar tentera Allah namanya Anai-Anai. Anai-Anai, tuan-tuan, perlembagaan yang mereka buat. Yang mereka tulis, kami akan boikot, takkan jual, jangan beli, jangan buat macam tu, jangan buat macam ni. Semua tulisan tadi ditulis dalam satu retah, kemudian digantung di dalam Kaabah. Digantung. Selagi mana Muhammad tidak diserahkan pada kami untuk kami bunuh dia, selagi itulah boikot ni akan berterusan. Orang yang duduk dengan Nabi teruk, makan tak cukup, tidur tak lena, malam-malam budak menangis, tak boleh tidur, lapar, tak ada makanan. Sedih dengar. Adalah orang Quraisy yang duduk dengar anak budak-budak duduk menangis. Dia terfikir, kalau anak aku lagu mana lah? Cucu aku menangis lagu tu macam mana lah? Dia fikir macam tu. Jadi adalah yang seluduk kesian kepada Rasulullah. Mereka pergi pelan-pelan juga bagi makanan. Cuma tak banyak lah. 3 tahun tuan-tuan, cukup 3 tahun Allah hantar Anai-Anai. Dia pergi rekah perlembagaan tu pergi cerah. Mereka gantung dalam Kaabah. Selagi Muhammad tak diserahkan pada kami, undang-undang ni tetap akan duduk dalam tu. Tuan-tuan, cukup 3 tahun Allah hantar anak-anak pergi makan. Habis. Rasulullah bagi tahu kat Abu Talib, wahai pak nakanku, undang-undang perlembagaan boikot tadi dah batal. Kenapa? Anak-anak makan dah. Abu Talib tanya, macam mana kamu boleh tahu? Tuhan kamu bagi tahu? Ya, Allah bagi tahu.
Abu Talib tak cakap banyak. Pergi jumpa orang musyrikin Mekah. Tuan-tuan, dia kata, kalau perlembagaan tu masih ada di dalam Kaabah, hampa boleh pergi ambil Muhammad. Aku bagi, kata Abu Talib. Boleh pergi ambil. Pergi yang nak bunuh dia ke, apa akan buat, sila. Kalau perlembagaan tu masih ada dalam Kaabah. Tapi kalau perlembagaan tu dah tak ada, telah dimakan oleh anak-anak dan sebagainya, aku takkan serahkan Muhammad sampai bila-bila. Abu Talib pun tak tahu anak-anak makan ke tak. Dia percaya dengan Nabi ya. Dah Nabi yang sebut. Jadi dia pergi abang, kalau ada, apa pergi ambil Muhammad tak apa. Bila dah tak ada, sorry, aku takkan serah Muhammad. Orang musyrikin Mekah lega. Mereka berjaya dah serang Nabi, sampai tahap Muhammad nak diserah dah. Dan masuk Kaabah, tak ada perlembagaan tu. Maka Nabi Muhammad tak diserahkan. Dan boikot dah pun batal. Tak ada perlembagaan lah, habis lah. Nabi keluar daripada boikot. Sampai tahap kena boikot teruk. Serangan yang diberikan kepada Rasulullah. Keluar pada boikot ni tuan-tuan, Rasulullah SAW diuji pula dengan ujian berat. Abu Talib wafat. Lepas 6 bulan yang Nabi bebas daripada boikot, Abu Talib meninggal dunia, kata ulama. Dan kata para ulama, kesan Abu Talib ni meninggal dunia antara kesan daripada boikot yang berlaku pada Nabi. Kesan dia. Abu Talib ni sayang sungguh kat Nabi. Bila Nabi kena boikot, 3 tahun makan tak cukup, tidur macam mana, hidup macam mana. Abu Talib ni tak pernah hilang daripada fikirannya fikir pasal Rasulullah. Jadi 3 tahun tekanan jiwa, duk fikir pasal Rasulullah, tekanan, depression, stres. Macam mana aku nak tolong nak menakan aku ni? 3 tahun duk fikir macam tu. Baik kesihatan dia terjejah. 6 bulan je lepas boikot, meninggal dunia Abu Talib. Sebab tu tuan-tuan, tekanan perasaan, depression, stres, tekanan jiwa ni benda yang jangan buat main-main. Dia boleh jejahkan kesihatan. Jangan buat main-main dengan tekanan jiwa. Ada orang tertekan, ada orang stres. Tuan-tuan, jangan ambil remeh dengan benda. Dia boleh membahayakan nyawa. Abu Talib salah satunya, antara sebutkan kesan dia mati sebab tu tertekan. Tekanan terlalu berat. Sebab tu tuan-tuan jangan tekan orang. Ibu-ibu, si ayah, si suami dah tertekan dah dengan ekonomi yang meninggi sekarang. Bukan senang nak cari duit. Ekonomi jatuh. Banyak macam-macam. Harga semakin naik, gaji tak banyak mana. Jadi dia duduk garu kepala ni, pening kepala nak cari duit. Tengah-tengah duduk pening, bini mai abang nak beli pulut dakap boleh tak? Debuh teranjang tengah belakang apa tak boleh. Kawan nak cari duit pun pening kepala lah, minta pulut dakap pula. Pulut dakap bukan kuih, emas. Barang kemas tu. Kalau pulut dakap kuih hampir beli RM4 dah bang. Ni emas pulut dakap RM1,000. Pikak kepala nak cari duit tak cukup, pergi minta emas. Dia berikan lagi tekanan kepada suami dia. Jangan. Time tu tak sesuai, bukan tak boleh minta. Sabar sat. Kawan tengah tertekan tu. Ayah-ayah, kita keluar di rumah, kita keluar buat kerja apa sekian, isteri yang jadi suri rumah di rumah, tuan-tuan, isteri kita kadang-kadang tekanan. Dengan anak buat perangai, dengan kerja banyak, tak ada rehat, badan letih. Hak nu anak nu meriau, hak ni bergaduh. Tekanan dia di rumah tu. Jadi balik rumah, tuan-tuan dirahmati Allah, hilangkan tekanan isteri tadi. Bagi dia rehat sat. Kita pula mengingat anak. Betul mana patut. Tengok letih sangat, malam ni tak payah masak, kita makan di luar. Ambil balik hati tu. Hilangkan tekanan tadi. Lama-lama sekali bawa pergi berjalan. Pergilah berjalan. Ibu-ibu di belakang lama dah tak berjalan. Bawa lah. Ada orang tuan-tuan ni, dia tak pernah berjalan pergi mana pun. Duduk di Bukit Jenun ni, paling jauh aneka guru ni. Orang dia dah hak tu ya. Paling jauh hak tu ya. Tak pernah lepas bidung tak pernah sampai. Ada ustaz tak pernah pergi. Duduk Bukit Jenun ni. Mak Jenun orang ni.
Saya melawak dengan marah dia pada gilik mampuih tu. Lawak Cuma nak sebut ada orang dia tak pernah bawa pergi jalan. Lah paling jauh gurun saya. Aneka. Betul patah balik. Pi bukan beli apa pun, pi tengok betul patah balik. Teruk sungguh. Tuan-tuan 15 tahun nikah dengan lelaki dia, hak tu paling jauh. Lah ni ada grup WhatsApp. Kawan tu abang aku baru check in Melaka. Dia ni kata aku baru sampai Cameron Highland. Hak ni bagi tahu baru sampai Terengganu. Semua kawan-kawan dia keluar jalan. Dia dekat gurun dia mula panas lah. Laki dia balik ke tu? Abang mai tengok. Ni, tengok leha pergi tahu mana? Cameron Highland. Tengok Minah ni pergi tahu mana? Nara Lostel. Ni abang tengok ni. Apa Khadijah ni pergi tahu mana ni? No, pergi berenang lalu Terengganu no. Saya pergi tahu mana? Dia mula marah. Saya bukan nak minta jauh-jauh 15 tahun nikah dengan abang haram tak pergi mana pun. Bukan minta jauh terlepas sampai ke Sungai Petani, Simak pun tak apalah. Duk dengar kata simak ke. Bawa lah pergi dia sikit, pergi ke Yan ke, Pantai Murni ke. Ni nak mengikut sini bukan minta jauh-jauh. Bawa lah pergi yang lain, ni sampai tak pergi mana langsung. Bini mula beletiak. Suami bila dengar, suami dia kata apa? Aku sebenarnya bukan tak mau bawa hang berjalan. Habis tu, bukankah, dan ni aku nak tanya hang, kita menikah sebab apa? Bini dia kata, kita menikah kerana telah dijodohkan oleh Allah. Jodoh kita kan? Nak buat guna, teruk ke baik, itulah jodoh kita. Jadi kita menikah kerana dah dijodohkan oleh Allah. Laki dia kata, sebab itulah aku tak bawa hang berjalan. Kenapa? Kerana aku pernah mendengar ada satu kata-kata mengatakan kalau dah jodoh tak ke mana. Jadi itu duduk pergi mana? Celaka pakai buah tu Pakai buah tu penat. Ibu-ibu kalau tok laki pakai buah tu tak apa. Oh, tak pergi ke mana no? Sagi bancuh teo buah julak. Nak tengok dia pergi tak mana Amboi. Bawa lah berjalan, hilangkan tekanan, duduk di rumah penin. Lama-lama sekali bawa berjalan. Kena jaga jangan buat lebih kurang. Bahaya zaman law ni. Tidak, tuan-tuan tak terbitlah kes kita dengar suami sembelih bini dengan anak kemudian naik motor bogey. Betul ke orang macam tu? Boleh sembelih bini dia, boleh sembelih anak dia, betul naik motor telanjang pula. Maksudnya otak dia tak boleh fikir, tak betul lah tu. Kenapa boleh jadi macam tu? Takut tekanan terlalu kuat. Na'udzubillah. Ayah-ayah, ibu-ibu jangan tekan anak, bagi tekanan ke anak, jangan. Paksa anak dia, kok mana pun hang kena bagi dapat 10A. Hang tak dapat, hang siap. Budak tu mengaji tertekan. Jangan bagi tekanan. Ya, kita nak cemerlang, cuma jangan tekan, jangan pressure. Bukan tak bagi kata apa terus. Cuma elakkan tekanan yang berat. Kata dia, pulun ngaji elok, baca buku elok, buat yang terbaik. Kalau boleh bagi dapat 10A. Pulun elok. Kalau dah pulun dah tiba-tiba tak dapat, tak apa. Bukan kerja kita tu. Kita kerja buat kita, pulun. Ni apa Quran ni? Maksudnya target mak kita nak 3 tahun habis Quran. Pulun lah. Baik tak habis juga. InsyaAllah mak tak marah sebab tengok kita pulun. Dia pulun dah hafal dah, pergi payah ingat, payah lekat, tak dapat juga. No problem, janji usaha dah. Ni duk renyih saja. Lepas tu 3 tahun tak ada habis, lepas tu heran. Mak jangan tekan saya. Tak tekan guna hendak renyih saja. Bukan tak bagi tekanan, tak mau bagi tekanan. Cuma jangan sampai, walaupun tak diberikan tekanan, jangan kamu ambil lekeh pula benda tu. Tentang mak tak tekan, kita pun buat loy. Jangan. Banyak usaha sebaik mungkin. Kalau Allah nak bagi, dapatlah. Kena hati-hati dengan tekanan jiwa. Jaga. Orang buat kajian. Dia letakkan 2 ekor kambing dalam sangkak. Sekok buah sangkak yang pertama. Sekok lagi buah sangkak yang kedua. Kambing duduk dalam sangkak. Cuma sangkak yang ketiga diletakkan serigala. Kambing dua-dua dibagi makan, cukup bagi sampai waktu bagi makan. Tuan-tuan, kambing yang pertama ni dia boleh makan dengan aman. Tapi kambing kedua ni tak tenang. Gaya nak makan, kali tengok serigala ada usaha dia. Walaupun duduk dalam sangkang,
Tapi dia tertekan. Kali tengok, oh serigala dah. Takut jadi gelabah. Kabin. Dia makan tak apa lalu. Hilang selera. Kerana dia dihantui dengan serigala. Duk nampak serigala tu. Jiwa dia tertekan dan sebagainya. Orang buat kajian. Duk tak lama kambing tu kesihatan yang merosot. Makan pun tak apa nak selera. Lalah mati lagu tu. Bukan serigala makan pun. Tapi tekanan. Bahaya. Tak ada orang buat kajian. Semua benda orang buat kajian. Sebab orang kata makan kambing boleh naik darah. Kan kita dah dengar kan? Makan kambing darah naik. Betul ke? Orang buat kajian. Rupanya tuan-tuan, makan kambing tak naik darah sangat pun. Minum air mineral lebih. Tuan-tuan, lebih pada hak dia air mineral ni, darah akan naik lagi tinggi pada makan kambing. Ni, bahaya. Orang buat kajian. Kajian macam mana? Diletakkan 2 orang lelaki dalam satu bilik. Tuan-tuan, lelaki pertama diberikan kurma kambing dengan nasi minyak. Nak tengok darah dia naik ke tak? Lelaki kedua hanya diberikan sebotol air. Hari pertama, okey. Hari kedua, lelaki pertama diberikan gulai kambing, nasi tomato pula lah. Dia pun okey, mood tak ada masalah. Tetapi lelaki kedua diberikan 2 botol air. Mood dia tak apa nak okey lah. Hari ketiga, dia ni dibagi daging kambing bakar. Ada coleslaw, ada black pepper. Punya sedap ni daging kambing bakar ni. Laki ketiga hanya diberikan 3 botol air mineral. Tuan-tuan, hari keempat, laki hak dia dapat air mineral mengamuk, darah dia naik. Kita haram jadah aku kerja minum air kosong ni. Jadi saat kambing bakar, saat kurma kambing, hak makan kambing darah tak naik pun. Hak minum air ni. Jaga-jaga minum air. Kajian ni pak, mau tak naik darah dia orang minum air kosong yang makan nasi bar tak makan. Tuan tu makan sedap, kita makan air mineral, tak naik darah. Tak tahulah kajian tu betul ke tak. Cuma orang cuba buat kajian. Tekanan jiwa ni boleh bagi jejah kesihatan tak? Ya. Jaga. Abu Talib wafat. Tuan-tuan, Abu Talib wafat, orang musyrikin nampak dah. Tak ada dah orang nak benting Muhammad, tak ada. Duk tak lama Khadijah pula wafat. Tak ada dah orang nak sokong Muhammad. Tahun ke-10 tuan-tuan, tahun Nabi mengalami ujian yang berat. Sehingga kan 2 sayap Nabi patah. Abu Talib meninggal, Khadijah meninggal. Masa tu musyrikin Mekah mula serang. Serang gila-gila ni. Teruk. Tuan-tuan, sampai Nabi berdakwah nak pergi ke Taif nak minta tolong. Sampai ke Taif minta tolong, orang Taif punggai batu. Darah Nabi kena. Teruk. Tahun ke-11 kenabian, tuan-tuan dirahmati Allah, dakwah Nabi semakin tersekat. Di Mekah, sekatan kepada dakwah Nabi semakin berjaya. Semua kat kena teruk lah. Abu Talib tak ada dah, Khadijah tak ada dah. Dakwah Nabi semakin tersekat. Payah dah nak bergerak. Tapi Nabi tak putus asa. Nabi buat apa? Tuan-tuan, orang Mekah tak mau dengar dah risalah dakwah Nabi. Nabi teruskan sampaikan risalah kepada orang yang mai luar daripada Mekah. Orang Mekah tak mau dengar dah. Mereka tak mau dengar dah dakwah Nabi, cerita Nabi, tak mau dengar. Nabi kata tak apa, tak ada masalah. Nabi cari orang luar Mekah. Mekah, tuan-tuan, tempat tumpuan orang ramai sejak dahulu kala. Bulan Zulhijjah penuh orang. Sama ada main nak buat haji ataupun main nak berdagang, main nak berniaga. Zulhijjah penuh. Mekah daripada dulu. Kerana ibadah haji ni tuan-tuan, ibadah yang turun-temurun. Dalam kitab karangan para ulama berkaitan dengan kisah para anbiya, dicatatkan tuan-tuan, Nabi Adam sendiri, Nabi Adam alaihi salam, baginda laksanakan haji sepanjang hayat baginda 40 kali paling kurang. Cara dia, tuan-tuan, kalau Nabi Adam buat haji dah, maksudnya ibadah haji ni turun-temurun. Mai kat Nabi Ibrahim, panggil balik orang mai buat haji. Jadi syariat Nabi Ibrahim tu tuan-tuan dikekalkan sampai akhir zaman. Jadi orang dulu duk mai dah.
Musim bulan Zulhijjah, mai buat haji, balik. Tahun ke-11 kenabian, tuan-tuan, bila orang mai bulan Zulhijjah di kota Mekah nak buat haji, ada orang mai berniaga, ada orang mai buat haji, Nabi masuk ke market, masuk ke pasar, Nabi cuba sampaikan Islam. Ada orang terima, ada orang tolak, ada orang terima cara elok, ada orang tolak cara elok, ada orang maki Nabi, macam-macam. Dakwah biasa. Sampailah tuan-tuan dirahmati Allah, Nabi jumpa dengan satu kaum daripada Khazraj. Nabi tanya, kamu ni siapa dia? Dia kata, kami mai dari kabilah Khazraj. Oh. Lalu kata Nabi, boleh tak hangpa duduk sebentar untuk aku cerita sedikit satu dua benda? Boleh? Bila Nabi cerita kat mereka, tuan-tuan, ada 6 orang daripada Khazraj beriman dengan Nabi SAW. Beriman terus. Sini tuan-tuan boleh belajar apa? Tuan-tuan, saat orang Mekah tak mau terima dakwah Nabi, Allah hantar orang luar mai terima. Orang dalam tak mau terima, orang Mekah tolak, Allah hantar orang luar mai terima. Kalau kiah mai tempat kita ni tuan-tuan, kalau orang kok Bukit Jenun, orang kok keliling masjid ni tak mau mai masjid, sikit tak heran, Allah akan hantar orang lain mai. Ada orang ni tak mau mai masjid, dia kata aku nak tengok lagi masjid di mana. Kalau orang kampung tak mai, dia kata masjid nak hidup ke mana. Ingat heran kan hang? Kalau kamu tak mau mai masjid, Allah akan hantar orang lain mai. Ingat kelapang hang kan? Hang punya ada apa? Dia duk berasa bangga. Kalau dia tak mai masjid, kalau dia tak bagi sokongan dan sebagainya, masjid tu akan down. Ya, tak ada program yang boleh dilaksanakan, tak boleh buat tu, tak boleh buat yang ni. Kalau dia tak sokong. Tuan-tuan, kalau kamu tak mau tolong, Allah akan hantar orang lain mai tolong. Tuan-tuan, Islam tetap akan menang. Kita tolong pun dia menang, kita tak tolong pun dia menang. Kok kenapa dia menang? Jadi kenapa kita tolong? Rupanya untuk kita. Kamu tolong, kamu dapat manfaat. Kamu tak tolong, kamu yang rugi. Islam tak rugi. Tuan-tuan, kalau dia main masjid, dia tolong main masjid, orang atur program, dia main. Dia yang main, dia untung. Dia tak main, tak ada rugi apa masjid. Orang lain main pula, bukan hang seorang kan. Bila ada orang hina Islam, ada seorang bangun, pakai tudung elok, pakai baju elok, tiba-tiba buat lawak bodoh, buang tudung, buang baju, konon nak hina Islam. Seorang hina Islam, Allah hantar 1000 orang yang akan sokong balik Islam. Ingat heran sangat hang seorang tu. Sejarah catat kat kita tuan-tuan, kalau orang keliling dia tak mau, Allah akan hantar orang lain yang akan mau. Heran dengan hamba. Batu Khazraj mai pada Madinah. Mereka terima dakwah Nabi, beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kenapa mereka boleh percaya kat Nabi? Sebab mereka duk baca dah. Mereka ni duk dengar daripada ahli kitab di Madinah. Bapak Yahudi ahli kitab duk cerita dah, akhir zaman akan muncul Muhammad bin Abdullah. Dia ni anak yatim, Nabi akhir zaman. Duk dengar dah cerita tu. Sekian-sekian cerita. Tuan-tuan, saat mereka jumpa dengan Nabi Muhammad, mereka boleh katakan inilah yang kita duk dengar selama ni. Terima terus. Serba kita zaman sekarang. Tuan-tuan, ahli kitab zaman dulu baca kitab. Orang zaman lah kalau baca kitab sama. Tuan-tuan baca Quran, baca hadis, kita akan jumpa. Nanti Nabi sebut dalam hadis akan muncul Imam Mahdi. Dajjal akan terbit, Nabi Isa akan turun. Nanti, bukanlah. Akhir zaman nanti kita akan tengok benda tu. Imam Mahdi akan muncul. Cerita dalam kitab sebut siap-siap dah. Nama dia siapa, nama pak dia siapa, keturunan apa, bangsa mana. Cerita dah. Tuan-tuan, sampai saat bila Imam Mahdi muncul, tepat dengan hak Nabi cerita, kita akan beriman. Kita akan percaya. Sebiji macam hak Nabi cerita, sama. Ada lah. Selagi tak sama, hang hidup muhung. Lepas tu ramai ada mengaku Imam Mahdi. Baru ni terbit kot Perak. Orang Perak bangun kata dia Imam Mahdi. Imam Mahdi tak cakap koma ata. Orang Perak cakap tu, Imam Mahdi tak cakap tu. Imam Mahdi jelas mana cakap Perak ni. Oh benin.
Dia mengaku dia Imam Mahdi. Imam Mahdi kepala bapa dulu. Imam Mahdi mai kat mana ni? Nabi cerita lain, dia mengaku Imam Mahdi. Sekok tak percaya. Tak sama. Dia kata nama dia Muhammad. Nama pak dia pun Abdullah. Macam betul Tuan-tuan tanya-tanya, reti cakap Arab tak? Oh, tak reti. Imam Mahdi boleh cakap Arab. Kena buah tu balik. Cuma kita bimbang, takut dia balik, dia pergi kursus bahasa Arab, bungkui. Dia pergi belajar bahasa Arab pun nak. Bunggah Tak, kok mana pun kamu tersudut mengaku. Tuan-tuan, kerana ahli kita ni yang mengaji, baca kitab, para ulama yang duk bahas kitab, mereka akan tahu mana Imam Mahdi yang sebenar. Saat Imam Mahdi muncul. Kata Maulana Syekh Yusri Rushdi hafizahullah ta'ala, ulama besar di Mesir, kata Syekh Yusri, tuan-tuan, antara alamat Imam Mahdi yang sebenar, di awal kemunculan Imam Mahdi, dia sendiri tak mengaku dia Imam Mahdi. Dia Imam Mahdi dah. Mula-mula dia sendiri tak mengaku. Bukan aku, dia kata. Lari. Dia dah tu pun tak mengakui. Kalau Imam Mahdi sendiri pun tak mengaku lagi dia Imam Mahdi, kok mana kok orang Perak boleh mengaku? Terang-terang muhum lah. Jadi kita dah baca lah. Sampai masa bila terbit benda tu, kita akan percaya. Kerana duk baca lah. Orang dulu macam tu. Duk dengar dah nama Muhammad, dengar dah Muhammad bin Abdullah, Nabi akhir zaman dan sebagainya. Tuan-tuan, saat mereka jumpa Nabi di kota Mekah, terus mereka beriman dengan Nabi SAW. 6 orang. Tak mana mereka jumpa ni? Kata ulama, mereka bertemu dengan Nabi bulan Zulhijjah pada tahun ke-11 kenabian di satu tempat namanya Aqabah yang terletak di Mina. Sekarang tempat tu dijadikan masjid, namanya Masjid Aqabah. Lah ni. Siapa buat masjid tu? Dan orang yang berjasa buat masjid di Mekah Al-Mukarramah adalah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Dia. Umar bin Abdul Aziz saat dia jadi khalifah, dia memerintah, tang mana tempat ada sejarah dengan Nabi, dia akan buat masjid. Aqabah tu tempat Nabi berbai'ah. Nabi jumpa dengan orang Khazraj, tahun depan jumpa lagi, tahun depan jumpa lagi. Tempat jadi perjanjian dengan orang Madinah. Tempat tu barakah, dia buat masjid. Nabi pergi Taif, waktu Nabi duduk balik, Nabi kena punggai batu, berdarah habis Nabi. Nabi berehat di satu kebun, kebun Adas. Sandak sat kat pokok. Pokok tu dia buat masjid. Kawasan tu. Umar bin Abdul Aziz, tang mana ada tempat, tang tu dia akan buat masjid. Kalau ada kaitan dengan Nabi. Lalu sekarang Masjid Aqabah. Tuan-tuan yang sampai di Mekah, pernah buat haji, teringat Masjid Aqabah. Situlah Nabi jumpa dengan orang Madinah, mula-mula 6 orang. Nabi sampaikan Islam. 6 orang ni beriman dengan Nabi, tuan-tuan, mereka balik ke kota Madinah dan mereka kata tahun depan kami akan main bawa lagi. Hak main ni Khazraj sahaja. Tahun depan kami akan buat main Aus sekali. Kami duk gaduh lama dah dengan Aus. Mengharapkan Muhammad, kamulah yang akan bagi kami baik balik. Tahun depan kami akan main lain. Nabi tunggu mereka tahun depan di tempat tu juga, tahun depan main lain. 6 orang ni balik Madinah, sebarkan agama Allah, cerita pasal Islam, cerita pasal Muhammad, sehingga tak ada satu rumah di Madinah melainkan kedengaran nama Muhammad. Semua rumah cerita Muhammad, Muhammad, Muhammad. Tahun ke-11. Tahun ke-12 bulan Zulhijjah, musim haji, mai pula ke Mekah. Kali ni tuan-tuan, mereka mai 12 orang. 10 Khazraj, 2 Aus. Mai ke kota Mekah. Tuan-tuan jumpa dengan Nabi di Aqabah. Kemudian mereka melakukan perjanjian dengan Nabi, namanya perjanjian Aqabah yang pertama. Buat perjanjian. 12 orang. Apa janji dia? Kami takkan syirik pada Allah. Kami takkan berzina. Kami takkan minum arak. Kami takkan bunuh anak. Kami takkan buat dah benda tu. Kami janji. Kami akan sebarkan Islam ni. Buat perjanjian. 12 orang balik ke kota Mekah, kota Madinah. Sebarkan lagi Islam. Sampai ramai orang yang memeluk agama Allah. Nabi tak sampai lagi. Tapi orang Islam dah banyak dah di Madinah. Hijrah dah lagi. Nabi tak sampai lagi. Tapi risalah dah sampai dah. Bermula pada 6 orang.
6 orang je bawa je. Tuan-tuan, orang di Pendang Bukit Jenun ni ada 6 orang tak? Ramai. Kalau pakat buat seorang sikit kerja Islam, selesai masalah. Ni pakat pelepah kat orang. Hang buat sudahlah, kami bukan reti. Tak reti buat cara tak reti. Buat hak reti sudahlah, bukan suruh buat hak reti. Tuan-tuan, ada orang dia pandai bercakap. Kamu tolong agama Allah dengan bercakap. Ada orang tak reti bercakap, reti tulis. Boh dalam Facebook, boh dalam Twitter, boh dalam blog, boh dalam email, boh dalam surat khabar. Boh, tahu nak boh nak boh. Tulis, sebarkan. Orang duk kedai makan, bagi retas pamphlet. Apa dia ni? Sajalah nota saya tulis sikit, baca lah kalau rajin. Buat cara tu boleh nak buat. Dah hati tulis. Oh, dia tulis tak hati, cakap tak hati, tapi duit berlambak. Bagi duit. Ni nak buat aja apa tak hati, pergi duit boleh bagi. Huluk duit. Hak dia ni duit tak ada, tapi nak banyak pokok boleh. Banyak. Nak jenuh habak lah semua. Hak mana boleh buat lah. Siapa yang boleh buat, hak mana bahagian dia boleh buat, tolong. Pakat buat seorang sikit, jangan pelepah kat orang. Tuan-tuan dirahmati Allah, pakat tolong. Majlis kita buat program di masjid. Tuan-tuan, kita tak boleh nak tolong atok, kita tak boleh nak tolong ejah program, tak boleh nak jadi urus dia. Tolong mai pun tak apalah. Ni mai pun nak. Boleh. Maka ayah-ayah ibu-ibu dirahmati Allah, tengok 6 orang ni buat jauh. Balik sebarkan Islam. Sampai orang Madinah duk dengar nama Muhammad ni. Rumah ni sebut Muhammad, rumah tu sebut Muhammad, rumah ni cerita pasal Muhammad. Tuan-tuan tengok kemenangan yang Nabi dapat di kota Madinah kerana orang Madinah ada 2 benda. Akidah mereka mantap, kecintaan pada Muhammad mendalam. Kali kedua depa mai, mula mai 12 orang lah. Tahun depan depa kata kami akan mai lagi. Tahun ke-13 kenabian, mai lagi ramai, 75 orang. Buat lagi perjanjian, kami akan infak harta kami, susah senang kami akan bagi. Kami akan tolong Islam, waktu kami malas ke, kami rajin, kami akan tolong. Sampailah dia kata apa? Kami akan lindung kamu wahai Muhammad, saat nanti kamu mai ke Madinah, kami akan jaga kamu macam kami jaga anak bini kami. Baik tak tu. Janji ni. Tuan-tuan, kenapa orang Madinah kuat macam tu? Orang Madinah kita panggil Ansar. Mereka ni yang bersedia nak tolong. Ansar. Baik, kenapa boleh jadi kuat macam tu? Kerana akidah mereka mantap, kecintaan pada Rasulullah mendalam. Sebab tu tuan-tuan, Islam akan kuat saat akidah mereka benar dan mereka cinta dan kasih pada Nabi Muhammad SAW. Sajalah nak tanya, tuan-tuan, rumah Kok Bukit Jenun ni rasanya ratus biji. Banyak pintu ni. Tuan-tuan, tak payah dah tengok rumah orang lain. Rumah kita ada tak dengar nama Muhammad? Bini kita ada tak sebut tak nama Muhammad ni? Anak kita ada terbit tak pasal Muhammad? Cek kan tengok rumah masing-masing. Budak-budak duk menyanyi, duk berqasidah bagi orang, ada keluar tak nama Muhammad? Kaduk nyanyi lagu Didi and Friends saya. Tak apalah budak-budak. Tapi ada terbit tak nama Muhammad? Kok lah mak dia ajak qasidah ke, selawat ke. Nyanyi lagu kartun, nyanyi kartun. Tapi ada waktu dia akan menyanyi, sebut nama Muhammad. Ada ke tak? Cek. Isteri kita ada tak sebut nama Muhammad? Kita ada tak selawat pada Rasulullah? Dalam rumah ada tak cerita pasal Nabi? Cek tengok. Yang kita bimbang tak ada. Yang ada sebut kat mak, tapi mak kilau. Ayah jom tengok mak kilau. Tak apalah mak kilau lah, pergilah tengok. Tapi jangan sampai lupa pahlawan yang paling agung, Muhammad bin Abdullah. Kalau rumah kita tak ada nama Muhammad, sampai bila Islam tak boleh menang ni? Payah. Tuan-tuan kena kembalikan cinta kepada Muhammad di dalam hati umat Nabi SAW. Ayah-ayah, ibu-ibu kena berganding bahu, kena pastikan orang kampung kita mereka kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Baru kuat. Tengok orang Madinah macam mana. Tahun ke-13 depa buat perjanjian macam tu. Tuan-tuan, itu saat dan detik-detik terakhir Nabi duduk Mekah. Kerana Nabi duduk Mekah 13 tahun. Ni tahun 13 dah ni. Bulan Zulhijjah pula tu, hujung.
Lepas bai'ah Aqabah yang kedua, mereka balik ke kota Madinah. Orang sahabat-sahabat Nabi datang jumpa dengan Rasulullah. Dia berkata, wahai Rasulullah, boleh tak kami nak pergi Madinah? Boleh tak? Mekah ni teruk lah. Orang Quraisy duk kacau, duk siksa, duk azab. Boleh tak kami pergi Madinah? Dan Nabi jawab apa? Nabi tak bagi jawapan, melainkan tunggu beberapa hari dulu. Padahal boleh ya Nabi kata. Boleh dah. Orang Madinah pun dah setuju dah. Mereka akan tolong kita. Silah, boleh pergi dah. Tak, Nabi tak kata macam tu. Tuan-tuan, Nabi hanya sebut setelah dapat izin daripada Allah. Nabi masuk duduk dalam rumah 3-4 hari baru Nabi keluar. Dengan wajah yang gembira, Nabi khabarkan kepada para sahabat, Allah dah izin kalian hijrah ke Madinah. Boleh dah pergi. Pakat pergi hijrah ke Madinah. Situ kata ulama' tuan-tuan, satu kaedah besar. Maksudnya, boleh dah Nabi nak pergi, boleh dah Nabi nak suruh sahabat pergi. Tapi selagi tak dapat izin daripada Allah, Nabi tak suruh pergi. Kalau ikut boleh pergi dah. Dah tak? Sabar sat. Tunggu Allah izin ni. Jadi ulama' berkeluar satu kaedah tuan-tuan. Apa dia? Man ista'jala syai'an qabla awanih uqiba bihirmanih. Siapa-siapa yang kalut segera, tak sabar-sabar nak dapatkan satu perkara, sebelum sampai waktunya, dia akan diharamkan dapat kelazatan benar. Maknanya kena sabar. Sampai waktu kan dapat. Sabar. Kalau tak sabar, dia dapat juga. Tapi dia diharamkan dapat manis ni. Dia tak akan dapat hak comel. Buah derian, tak ada luruh nak pergi jolok dah. Habis ya? Buah pelam, baru naik, tak ada masuk lagi, pergi petik dah. Masam piang. Nak kena cari kuah rojak, nak kena tambah garam belasan. Tapi kalau buah tu masak ranum elok dah, makan pun sedap. Dapat sedap. Lagu tu lah apa pun. Tak ada nikah lagi gendong atau orang. Nikah dah lagi. Baru habak ham kenan ke aku berkenan ke hang. Baru kata nak tunang. Naik motor sekali ya. Dia kalau naik motor sekali, pergi tengok wayang mak kilau sekali. Mak kilau duduk bersilat depan, depan bersilat di belakang. Kalut, tak ada nikah lagi kalut lah. Tuan-tuan, hak duk kalut macam ni, lepas nikah, tahu kobat tak buat macam tu lah. Sebelum nikah, duk dating, pergi makan chicken chop, pergi makan KFC, pergi makan kedai makan. Tak nikah lagi, duk pergi makan kedai lah. Lepas nikah, tuan-tuan, beli bungkus yang makan di rumah. Tak buat lah tu. Kalut, tak ada sibuk. Mereka tak rasa dah nikmat kerana sebelum nikah dah buat lah. Duk pergi makan sekali dah. Naik motor sekali dah. Jadi lepas nikah, nikmat tu hilang. Allah tarik. Kalau tapi kalau orang yang tak pernah keluar dengan mana-mana perempuan, tak pernah naik motor sekali, lepas nikah baru dia buat. Nikmat dia lain. Tak pernah naik motor dengan perempuan ni sebelum ni. Lepas nikah baru naik dengan bini, daripada Penang nak pergi Gurun, gear 2. Ambil untung dia dah. Jangan duk faham lebih kan budak-budak ni pun. Cuma nak sebut bang, kalau lepas sampai waktu dia baru kamu dapat, kamu akan dapat kenikmatan yang luar biasa Allah. Jangan kalau tengok sahabat tak keluar ni. Patut dah depa bagi Madinah dah on. Jom. Konvoi. Dah, tunggu arahan daripada Nabi. Nabi tunggu arahan daripada Allah. Sampai masa baru keluar. Tuan-tuan, saat depa sabar tak keluar, tunggu arahan daripada Nabi baru keluar, tuan-tuan tengok hasil orang yang berhijrah ke kota Madinah. Madinah jadi negara yang sangat kuat, balik boleh membuka balik kota Mekah. Berkat sabar tadi. Sikit ni. Tuan-tuan semua pakat keluar. Pakat keluar dah boleh hijrah kan? Nabi tak keluar. Kerana arahan diizinkan oleh Allah hanya pada para sahabat. Nabi belum dapat izin. Sahabat saja boleh keluar. Sahabat pakat keluar. Semua pakat keluar malam-malam. Takut. Celah-celah tu ada seorang sahabat, dia keluar terang-terang. Dia pergi keluar siang-siang. Sayyidina Umar. Tuan-tuan, Sayyidina Umar dia seorang-seorang keluar tanpa takut langsung. Siap pergi habaq pula kat orang Mekah.
Tu siap dah kenderaan, bekalan pun siap dah, pakaian pun siap dah. Tunggu masa nak jalan pergi je. Sajalah abang. Kok siapa nak tahan sila. Siapa berasa nak tahan sila. Kok nak tengok bini dia jadi janda, anak dia jadi anak yatim, main tahan ruh tu. Dia gempak lah. Dia tak buat pun, dia gempak tu. Siapa nak jadi nak bagi bini dia jadi janda, laki mati main tahan ruh. Sekok tak berani pergi cari mampus macam mana. Kerana mereka kenal Umar macam mana. Mereka tahu Umar. Dia gempak, dia buat sungguh. Kerana dia Sayyidina Umar Al-Khattab. Tapi kalau Haji Umar Bukit Jenun tak tentu. Contoh lu kenal nama sungguh mampus. Contoh sahaja. Kita kalau gempak, muhung lah. Tak betul pun. Gempak je derah. Seorang lelaki namanya Juha. Dia main masjid. Masa nak balik selipar hilang. Bebai kawan. Pergi masjid pun balas selipar no? Dia jerekah depan masjid ni. Siapa tak hantar balik selipar aku akan buat macam pak aku buat berjaga. Aku tak buat tak apa. Bagi selipar pun nak balas. Mengamuk ni. Orang tengok takut. Pakat main hantar balik selipar. Takut silap pakai. Pakat berkeluar balik selipar. Johor cari kokok ada selipar. Jangan duk ngamuk. Sabar daripada cari. Tuan-tuan sambil-sambil duk cari selipar, tu imam main selisih kat belakang. Tu imam tanya, Johor, saya nak tanya sikit ni, jangan duk marah. Ayah kamu buat apa kalau selipar dah hilang? Yang kamu pun nak tiru dia buat ni, nak tahulah juga. Tuan-tuan Johor jawab apa? Tu imam, ayah saya kalau main masjid selipar dia hilang, dia akan balik tak pakai kasut tu ya. Rehat tu ya. Hak tu lah nak buat guna ni. Rupanya gempak je derah. Ni akan nak mengamuk apa lah. Dah kalau tak jumpa, tak ada kasut dah balik. Orang Bukit Jenun dulu, gempak je derah. Kita. Cuma ada ketika gempak. Pernah berlaku di hospital, mana? Belah Perak. Hospital orang tak betul. Mental. Tuan-tuan, ada seorang pesakit terlepas. Mereka duk jaga, duk bagi santai ni. Dia terlepas keluar. Dia, kepakaran dia sebelum dia sakit mental tu, dia kerja panjat pokok nyok. Dia cekak. Satu hari jatuh dari pokok, menyebabkan mental dia kacau, shock tak menak tau, sakit jiwa. Jadi tak betul. Cuma dia kepakaran tu ada lah. Dia keluar pada hospital, dia tengok tiang elektrik macam pokok nyok. Dia panjat ke atas tau. Duk di puncak tau. Duk lah tu. Tuan-tuan, puncak tiang elektrik satu larah dengan pejabat doktor pakar. Duk babai doktor ni. Doktor kata mampu dah. Duk kat tiang elektrik. Tu kalau syok jenah jawab. Hospital bertanggungjawab kalau jadi apa-apa kat dia. Bergegah pakat keluar, turun, panggil nurse, panggil staff. Buatlah guna pun, pastikan dia turun pada tiang elektrik. Bahaya. Tuan-tuan, nurse, doktor cuba macam-macam, tak turun baik sudah. Tak ada arah lah. Lah panggil polis mai. Telefon polis mai tak? Polis buat mai truk. Berkeluar senapang ni. Kami kira sampai 3, hang tak turun kami tembak. 1, 2, kira sampai 10 tak turun. Dia tak tahu kan? Polis kata penat lah. Polis kata panggil bomba pula kot. Bomba boleh buat kot. Bomba main dengan lori belum bomba. Berkeluar pergi ayak sak-sak. Kami kira sampai 3. Tak turun kami tembak. Ngayak Ngayak tu. Tak turun juga. Bomba surrender, polis surrender, doktor pun surrender. Tak boleh buat apa lah. Kami tak larat lah. Tak tahulah lagu mana. Doa lah. Lah doktor tak tahu nak buat guna. Doktor kata tolong Sat pergi cari kawan-kawan hak sebilik dengan dia. Kot kawan dia pujuk boleh makan kot. Cari kawan hak jenis gila lah. Kita hak waras ni tak boleh buat apa lah. Percari hak geng gila dengan dia. Kok dia tolong. Tuan-tuan mereka percari rumit dia, sebilik dengan dia. Kata, tengok kawan hang duk atas tu, hang pujuk bagi dia turun ke mana pun. Tuan-tuan, kawan ni tak main cakap banyak. Dia main ketuk tiang ni. Tiang elektrik tu panjang kan. Dia main ketuk sikit ni. Dia panggil kawan dia, Mat. Kau tu bila kawan panggil tengok. Kawan dia. Awak siapa? Aku kira sampai 3. Hang tak turun aku tebang tiang ni.
Turun terus. Turun sampai bawah, polis cakap, lihat. Hang main dengan kami, ya. Kami gempak nak tembak, hang tak turun. Bomba gempak nak semua ayat, hang tak turun. Kawan hang gempak nak tebang tiang elektrik, hang nak tebang pokok. Elektrik mana boleh tebang? Tiang dia tu. Dia gempak nak tiang hang tu, nak gempak, dia gempak nak tebang tiang hang turun. Hang main lah. Orang gila ni kata apa? Polis, wahai inspektor, tuan gempak nak tembak, saya tahu gempak je dah. Berani tembak? Tak tembak pun. Berani tembak? Cari bersalah dalam mahkamah. Oi, cerdik dah ni. Bomba nak semua ayat. Hang tak takut pun. Berani semua. Dengan dia syok ni. Sudah. Habis tu yang kawan hang gempak nak tebang tiang elektrik ni, hang turun pasal apa? Dia kata, polis gempak saya tak heran. Bomba gempak saya tak kisah. Tapi kawan saya gempak, saya kena fikir banyak kali. Sebab dia gila, bukan tentu ni. Dia tebang sungguh mampu ni. Bukan betul dia ni. Orang gila dengan orang gila tak tentu ni. Bahaya orang buat ni. Tuan-tuan, kalau orang gila gempak, dah jadi dibuat sungguh. Kita dah gempak derah ya. Omak gempak, dia buat sungguh. Siapa nak tengok bini jadi janda, anak jadi anak yatim, mai tahan aku. Sekok tak ni tahan. Tu dahsyat Sayyidina Umar. Ada orang pertikai. Dia tanya, dipersoalkan, kenapa Nabi tak keluar dengan Sayyidina Umar? Pasal apa? Kalau keluar dengan Sayyidina Umar, selesai. Quraisy tak liran, tak gaduh menyorok dalam gua Sur, apa tak payah. Sebab sekok tak ni tahan. Kenapa Nabi nak kena keluar sengat-sengat ke? Malam-malam lari buat lorong lain. Keluar dengan Umar kan senang? Ulama jawab apa? Tuan-tuan, apa yang dibuat oleh Sayyidina Umar tidak jadi syariat. Kerana Nabi ada. Apa hak Nabi buat akan jadi panduan kepada umat. Umar buat masa tu untuk dia. Tu hal dia. Dia samsing. Dia kerah. Dia kuat. Berani dia. Nabi lagi berani pada Sayyidina Umar. Lagi kuat pada Sayyidina Umar. Tapi kerana memikirkan umat di belakang. Kalau ikut cara Sayyidina Umar, umat tak mampu. Kita tak mampu ikut cara Sayyidina Umar. Dia berani. Jadi Nabi tunjuk strategi, jalan, panduan kepada umat macam mana nak buat. Lepas tu Nabi tak keluar dengan Umar. Bukan tanda Nabi takut. Tak, Nabi nak tunjuk macam mana jalan nak berhadapan dengan musuh. Strategi tu. Saya bagi contoh. Kalau budak tahfiz hafal Quran 30 juzuk, tiba-tiba kita jadi imam, perhatikan makmum di belakang macam mana. Baru sembahyang 1 rakaat, daripada sujud nak bangun rakaat kedua, kita diri dah. Kemudian dengar di belakang perpak. Geng meletup belakang ni. Semua lutut meletup. Ya, geng tua-tua belakang. Dah makmum kamu tua-tua, kamu jangan baca panjang. Kesian kat makmum. Imam yang cerdik, dia akan tengok makmum dia siapa dia. Dia hafal Quran 30 juzuk. Dia boleh baca 1 rakaat setengah juzuk. Boleh. Dia hafal Quran. Tapi tengoklah makmum belakang. Bila makmum belakang tak larat, orang tua-tua, hang baca wal'ah dengan inna a'ta'ina sudahlah. Dia baca surah pendek bukan bermakna dia tak hafal, tapi kerana ingat orang belakang. Kalau ikut dia nak baca boleh. Kalau dia hafal sah, dia hafal Quran 30 juzuk, kemudian 1 rakaat 1 juzuk nak baca. Baca. Rakaat kedua orang main terkajang tengah belakang ni. Buat lelok sikit. Yalah kamu hafal Quran tapi fikir orang belakang sama. Imam cerdik dia akan fikir orang belakang. Rasulullah imam paling cerdik. Pemimpin paling bijaksana. Kalau Nabi keluar macam Sayyidina Umar, umat belakang macam mana? Nabi tunjuk cara nak berhadapan dengan musuh. Nabi tunjuk jalan dia macam mana. Nabi tak keluar dengan Sayyidina Umar. Nabi tak keluar, sahabat duk keluar. Tuan-tuan, Muharram bukan bulan Nabi berhijrah. Kerana ulama catat Rasulullah berhijrah pada tanggal 27 Safar. Hujung bulan Safar baru Nabi dapat arahan keluar. Itu pun kerana Nabi menerima ancaman bunuh. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru. Muhammad, ketika orang kafir buat rancangan liyusbituka, untuk memenjarakan kamu, au yaqtuluka, depa rancang nak bunuh kamu.
Kemudian au yukhrijuk, mereka rancang nak halau kamu keluar dari Mekah. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Allah sebut dalam Quran, mereka buat perancangan, Allah juga ada perancangan Allah. Mereka buat tipu daya, Allah boleh gagalkan tipu daya mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik penggagal rancangan jahat ni. Jadi ada perancang nak bunuh Nabi. Sampai Nabi keluar bawa kambing. Kan cerita sejam maklum kan? Sikit 5 minit. Ayah-ayah ibu rahmati Allah, waktu Nabi keluar berhijrah nak ke kota Madinah Al-Munawwarah, Nabi bawa bersama dengan Nabi beberapa ekor kambing di belakang. Antara tujuan dia ialah supaya jejak Nabi tidak dikenal pasti. Kalau bawa jalan 2 orang saja dengan Sayyidina Abu Bakar, tapak kaki nampak. Jadi kalau bawa kambing ni kan tak tahu jalan kok ni. Jadi boleh hilang tapak kaki tu. 1. 2, supaya bau wangi Nabi hilang. Nabi wangi. Kalau Nabi lalu lorong tu, kekal wangi hilang tu. Jadi kalau biar tak buat macam tu, orang musyrikin boleh jejak hanya dengan bau ya. Oh, Muhammad lalu kok ni. Sebab Nabi wangi. Jadi bawa kambing bagi banyak supaya hilang bau wangi tu. Tu pun tak hilang. Tuan-tuan, kambing ni, kenapa bawa kambing? Tahu dah kambing bau mana. Tuan-tuan nak tahu busuk tak busuk? Sebelum tidur lagi, ambil 2 ekor bola kereta kita. Baru beli kan Alza baru tu. Kereta baru kan? Tangkap kambing 2 ekor, bola kereta. Esok subuh berkeluar. Tok sungai lah kereta tu. Busuk. Kambing. Kalau kambing tak sembelih lah. Kalau kambing yang dah disembelih, yang dah dibuat kurma lain. Apatah lagi jamu ustaz yang main ceramah pula. Biryani kambing ke, kambing apa kurma ke. Takkan tak ada ke? Letih lah ni. Kat tembak bila kogut kena. Contoh, ayah-ayah dirahmati Allah, Nabi berjalan bawa kambing dan sebagainya. Dalam bawa macam tu pun orang Mekah boleh detect. Kerana mereka ada kepakaran. Pakar mereka ni. Ringkas cerita tuan-tuan, sampai depan pintu gua. Kenapa mereka boleh sampai juga? Cekap, mereka tengok tapak kaki, ni Abu Bakar punya ni. Satu Muhammad punya. Oh, ni baru pijak 2 jam ni. Oh, ni baru pijak sehari ni. Sampai tara tu boleh tahu. Cekap semua mereka ni. Punya nak bunuh Nabi ni. Sampai depan gua. Duduk depan pintu gua, tuan-tuan dirahmati Allah, Allah hantar labah-labah buat sarang. Labah-labah buat sarang. Labah-labah ni tuan-tuan mengikut arahan Allah, dia buat sarang yang baru tetapi guna model lama. Ayah-ayah ada tanah Bukit Jenun ni, pergi jumpa kontraktor, minta saya nak buat rumah tapi fashion ataupun model tahun 60-an. Rumah lama kan? Tak mau buat rumah moden, nak buat rumah jenis lama. Boleh buat. Jadi orang lalu tengok, weh lamanya rumah ni. Baru bulan lepas buat. Lama apa? Tak, bentuk tu lama. Labah-labah buat sarang baru, tapi dia guna model lama. Siap buat sarang, Abu Jahal and the gang sampai depan pintu gua. Tuan-tuan cari tak jumpa dah. Nak jumpa apa orang tu? Abu Jahal kata apa? Depa duduk dalam gua apa? Oh, betul ni. Dahsyat Abu Jahal ni. Muhammad dengan Abu Bakar duduk dalam gua ni apa? Kawan-kawan ni kata apa? Abu Jahal bodoh tu taruh kat cucu sama. Nak duduk berhabis buang. Habis buang pula dah. Hang tak nampak sarang labah-labah tu? Kalau ada orang masuk dalam gua ni, berkecai sarang tu. Tak arti fikir langsung, bodoh metara tu kan? Betul lah dia cakap. Abu Jahal kata apa? Mana nak tahu kot labah-labah baru buat? Hoh, betul juga no? Nak tahu baru kalama, panggil pakar. Pakar dia reti tengok. Pakar ni main husyar labah-labah ni punya sarang. Pakar ni kata Abu Jahal, kalau kamu nak tahu sarang ni ada sebelum hang beranak ni. Hang tak beranak lagi sarang ni ada dah. Baru ubat jelas mana? Sarang tu baru ubat tapi nampak lama. Allah hantar labah-labah sekok, terak habis hak pakar-pakar ni.
Padahal labah-labah binatang lemah, kaki kedinnya, hembus pun tungin. Sarang dia sarang yang lemah, dia binatang yang lemah. Allah hantar binatang lemahnya, terap habis. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka buat perancangan dahsyat. Allah pun ada perancangannya. Settle masalah. Sebab tu tuan jangan takut. Yahudi duk rancang macam-macam ni. Nak buat orang Islam bagi kena macam tu, nak bunuh orang Islam macam ni, nak bunuh macam tu. Mereka sentiasa ada rancangan jahat. Kita ada Allah. Perancangan Allah jauh lebih hebat. Sebab ajar kita sudah. Baca Quran, mengaji, kemah tauhid, kemah akidah. Buat ajar kita. Yahudi nak buat ajar dia, mampu dia. Allah kan gagalkan rancangan dia. Tu labah-labah hero. Cuma kita agak terkilan, agak sedih. Labah-labah yang menolong dakwah Rasulullah, dia tolong buat sarang, dia jadi hero. Peristiwa hijrah, labah-labah jadi hero. Tuan-tuan, orang kafir dia tengok peristiwa ni, dia ambil labah-labah, dia cipta satu watak, terbit filem Spider-Man. Dia boleh tahu, dia tengok, oh spider, labah-labah ni boleh jadi hero. Jadi dia reka ni labah-labah getik orang, orang jadi spider. Spider-Man. Dia tahu mana spider. Macam ni. Mana binatang yang ada dalam Islam, semua dia ambil. Kucing, dia buat Catwoman. Ikan yang makan Nabi Yunus alaihi salam, yang jaga Nabi Yunus dalam perut dia, ikan ni jadi hero waktu tu. Dia buat Aquaman. Cerita ikan jadi orang. Oh, pandai orang kafir ni. Kelawak ke, ikan ke, kucing ke, semut. Zaman Nabi Sulaiman ada semut. Dia buat Ant-Man. Oh, dahsyat orang putih ni. Tu binatang hak baik. Tuan-tuan, dalam Islam ada juga binatang yang dikeji. Ada binatang yang jahat. Zaman Nabi Ibrahim, waktu burung tolong nak padam api Nabi Ibrahim yang membakar Nabi Ibrahim, ada seekor cicak duk tolong hembus api bagi pesak. Cicak jahat. Tiba-tiba orang Melayu buat cicak man. Tak apa nak cerdik sungguhlah. Tak ada binatang lain kan? Kafir ambil Spiderman, kafir ambil binatang hak elok. Melayu ambil cicak, ambil baby man. Lagi kemah. Kita pun tak faham. Pasal apa lah orang Melayu tak baca sejarah kan? Cicak tu binatang apa? Sepatutnya cicak bukan superhero. Dia angkat cicak jadi superhero. Tak pening. Oh, letih zaman lah. Bahana tak baca sirah, tak mengaji tentang agama, itulah jadi dia. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, panjang kisah hijrah Nabi ni panjang. Cuma hijrah kita tuan-tuan, tu hijrah Nabi. Hijrah kita nak bilang apa? Nabi kata tak ada dah hijrah selepas aku buka kota Mekah, tak ada dah. La hijrata ba'dal fathi. Tak ada dah hijrah selepas aku buka kota Mekah. Habis itu, tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis yang lain, hijrah dengan makna lain ada. Hijrah dengan makna berpindah tempat, tak ada lah. Hijrah dengan makna lain ada. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Nabi sebut orang Islam yang sebenar, Muslim yang sejati, dia akan pelihara Islam orang Muslim yang lain. Kalau kita orang Islam, kita akan jaga saudara Islam kita yang lain daripada sakit sama ada dengan mulut kita ataupun dengan tangan kita. Kita takkan maki dia, takkan fitnah dia, takkan kutuk dia sebab dia Islam. Gaya nak maki, sebeh orang Islam ya. Kalau orang kafir aku maki lama lah. Dia jaga mulut dia tak maki orang Islam. Tak fitnah, tak cakap buruk pasal orang Islam. Tangan dia tak sakitkan orang Islam. Ni Islam Muslim sejati. Maknanya dia jaga sungguh dengan title Muslim tadi. Kemudian Nabi kata wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah ialah mereka yang meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, hijrah kita nak ke mana? Ikut saranan Nabi, tinggalkan apa yang Allah larang. Jadi tuan-tuan, kalau tanya duk cerita pasal hijrah ni, kita nak bilang mana hijrah? Tak ada dah hijrah. Hijrah kita tuan-tuan, berusaha tinggalkan segala yang Allah larang. Saya tutup dengan perkara ni tuan-tuan. Ayah-ayah yang dirahmati Allah, kalau dalam masjid ni ada insan yang bergelar seorang ayah ataupun seorang ibu,
maka tinggalkan larangan Allah kepada seorang ayah dan ibu. Apa yang Allah larang jangan buat. Sebagai seorang ayah, jangan biarkan anak kamu tidak tutup aurat. Sebagai seorang ibu, didik anak-anak kamu baca Quran, didik anak kamu sekian, jangan biar mereka tak semayang. Apa yang Allah larang, cuba buat, tinggalkan benda. Kalau ada di kalangan kita seorang suami, bergelar seorang suami, Allah larang kepada suami, jangan duk buat lebih kurang kat isteri kamu, jangan duk maki, jangan duk belasah mereka. Buat baik dengan mereka. Jangan tak bagi nafkah. Jangan abai tanggungjawab. Segala yang Allah larang tinggalkan. Jadi suami yang baik kepada isteri kamu. Kamu adalah orang yang berhijrah. Ibu-ibu sebagai seorang isteri pula, Islam larang jangan tengking suami, jangan maki suami, jangan derhaka, jangan bermasam muka. Semua larangan tadi tinggalkan. Maka kita akan jadi orang yang berhijrah di jalan Allah. Anak, kalau ada dalam masjid ni seorang anak, Allah larang anak jangan derhaka kat mak pak kamu, jangan cakap kasar, jangan kata kat mak ayah kamu. Anak yang berhijrah, mereka tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, letaklah apa pun, kalau seorang pekerja Allah larang jangan khianat, jangan pecah amanah, tinggalkan yang Allah larang, kamu adalah orang yang berhijrah. Jiran, jangan sakiti jiran kamu, muliakan tetamu kamu. Semua tadi ni tuan-tuan, yang mana Allah larang, tinggalkan. Yang mana Allah suruh, buat. Kerana itu tanda kita sedang berhijrah pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah dalam konteks zaman sekarang ialah meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam, mohon ampun maaf kasar bahasa silap cakap. Itulah kelemahan yang ada pada diri saya sendiri. Panjang lebar kita ambil masa pada malam ni, tak lain tak bukan hanya nak sebut pasal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Susah payah Rasulullah berhadapan dengan musuh hanya untuk sebarkan agama Islam. Maka tuan-tuan, kita yang sambung perjuangan dakwah Nabi, susah sikit, payah sikit, semoga Islam ni berterusan, disampaikan pula pada anak cucu kita ke depan insya-Allah. Maka pakat-pakat buatlah kerja Islam, tolonglah agama Allah sekadar yang kita mampu. Semoga itulah saham kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih banyak kepada semua yang hadir pada malam ni. Terima kasih pada Fadil kekanda saya Ustaz Abdul Fahmi yang sudi jemput saya datang bertandang ke tempat yang berkat, Masjid Sultan Salahuddin ini. Semoga ada keberkatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah ada masa lapang berpanjang. Kita bertemu lagi pada masa akan datang. Saya mohon ampun kalau ada salah silap dan sebagainya. Itu adalah kelemahan yang datang pada diri saya sendiri. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.